Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak didik ustazah sekalian. Alhamdulillah hari ini bertemu kita sekali lagi untuk meneruskan sesi PDPR kita pada minggu ini. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan sama-sama mempelajari topik yang berkaitan dengan surah An-Nasr ayat 1 di bawah bidang tilawah Al-Quran. Insya-Allah. Baiklah anak-anak sekalian, cuba kamu perhatikan gambar di dalam paparan skrin ini. Gambar di bawah ini menerangkan tentang maksud surah An-Nasr. Di mana surah An-Nasr ini mempunyai 3 ayat dan surah ini diturunkan di Mekah. An-Nasr bermaksud pertolongan. Surah An-Nasr ini menceritakan tentang kemenangan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam menguasai Mekah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah memberitahu selepas kejayaan Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah, semakin ramai manusia yang tertarik dan memeluk agama Islam. Anak-anak lihat semua ni. Semakin ramai orang yang datang untuk memeluk agama Islam selepas Nabi Muhammad SAW berjaya menguasai kota Mekah. Jadi, sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan pertolongan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad SAW bertasbih. Apa maksud bertasbih? Bertasbih bermaksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesyukuran di atas kemenangan yang diperolehi seperti menunaikan solat, berzikir dan sebagainya. Seterusnya, baginda diminta untuk memohon keampunan kepada Allah kerana sesungguhnya Allah menerima taubat bagi sesiapa yang melakukan kesalahan. Jadi kesimpulannya anak-anak, di sini anak-anak perlu fahami bahawa surah An-Nas ini telah menceritakan tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam, di mana setelah Nabi Muhammad SAW berjaya membuka kota Mekah, maka semakin ramai orang yang datang untuk memeluk agama Islam. Oleh itu, disebabkan kemenangan melalui pertolongan Allah ini, Allah meminta Rasulullah untuk bertasbih kepadanya sebagai tanda kesyukuran. Bagaimana cara bertasbih kepada Allah? Dengan cara berzikir, menunaikan solat dan sebagainya. Seterusnya, baginda perlulah memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bersama umat Islam yang lain. Baiklah anak-anak, sebelum itu mari kita membaca surah An-Nas ayat 1 sehingga ayat 3 secara keseluruhannya. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Iza jaa nasrullahi wal fath. Ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Baiklah, seterusnya pada hari ini sebenarnya kita akan sama-sama cuba membaca dan menghafaz ayat yang pertama dalam surah An-Nas. Baik, mari kita baca bersama-sama ayat yang pertama. Iza jaa nasrullahi wal fath. Sekali lagi. Iza jaa nasrullahi wal fath. Sekali lagi. Iza jaa nasrullahi wal fath. Ini adalah potongan ayat yang pertama dalam surah An-Nas. Seterusnya mari kita cuba baca potongan kalimah ayat yang pertama dari surah An-Nas. Iza jaa. Iza jaa.
Iza jaa. Potongan yang kedua, nasrullahi. 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 Potongan yang ketiga, wal fath. Wal fath. Wal fath. Iza jaa nasrullahi wal fath. Iza jaa nasrullahi wal fath. Iza jaa nasrullahi wal fath. Baiklah anak-anak, Ustazah harapkan anak-anak semua dapat membaca potongan ayat yang pertama dari surah An-Nas. Begitu juga dengan potongan kalimah-kalimah berikut dengan lancar, insya-Allah. Baiklah anak-anak sekalian, setakat ini sahaja sesi PDPR kita pada minggu ini. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi untuk sambungan ayat yang kedua dan ketiga dalam surah An-Nas untuk minggu-minggu yang akan datang. Sekian sahaja daripada Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.